Mei 1894, Tunku Paloh telah meniupkan semangat, membantu, mendidik dan memberi kata-kata perangsang kepada Tok Bahaman, Tok Gajah, Mat Kilau untuk menentang penjajah British yang masuk ke Pahang ketika itu. Disebabkan perjuangan itulah menyebabkan bahawa Inggeris sendiri mengakui kalau bukan kerana Tunku Paloh, lama dah Terengganu tu jadi tanah jajahan British. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma idfa' 'anna al-waba wal ghala wal riba waz zina wal mihan wasu'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'il biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima segala takdirmu, jadikan kami sabar dalam menerima segala ujianmu, dan jadikan kami bersyukur atas segala nikmat-nikmatmu. Terima kasih pada yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Mukmin bin Nur Hishamuddin Al-Hafiz selaku pegawai khas yang di-Ketua Majlis Agama Islam dan Adat Asam Melayu Pahang dan juga moderator program Bicara Ummah pada pagi ini. Seterusnya yang saya raikan juga Datuk Ahmad Hairi bin Hussein, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Asam Melayu Pahang. Seterusnya kepada barisan timbalan-timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, pengarah-pengarah bahagian, ketua-ketua unit, seluruh keluarga besar Majlis Agama Islam dan Adat Asam Melayu Pahang, dan yang diraikan juga para pelayar yang mengikuti siaran kita ini sama ada di dalam negeri Pahang, di luar Pahang, bahkan di luar daripada negara. Dari utara kita doakan sejahtera, dari timur kita doakan terus makmur, yang menonton dari barat moga dapat berkat, yang menonton dari selatan moga dapat keampunan. Alhamdulillah kita bertemu di dalam program Bicara Ummah siri yang ke-12 dan saya diminta menyampaikan satu tajuk moga-moga bermanfaat, iaitu perjuangan ulama menuntut kemerdekaan. Saudara-saudari sekalian, kita sudah 2 hari menyambut genapnya 64 tahun kita bertuankan bangsa sendiri. Merdeka malam. Merdeka ini dia tidak hadir secara magic. Merdeka ini bukannya hadiah percuma dan gula-gula lollipop daripada pihak British. Merdeka ini kita dapat kerana kita membayarnya dengan air mata, keringat, darah, bahkan nyawa para pejuang kita dahulu. Dan perjuangan ini sangat perlu kita hargai. Saya sering membawakan contoh, kalau hari ini kita menikmati air kelapa muda, jangan lupa bahawa air kelapa muda itu berasal daripada pokok kelapa. Dan pokok kelapa dia tidak muncul secara abrakadabra simsalabim, secara magic, tidak ada yang menanam. Maka setiap kali minum air kelapa muda, ucaplah terima kasih kepada yang menanam. Namun saudara-saudari sekalian, euforia kegembiraan dan juga kegairahan kita menyambut kemerdekaan negara pada tanggal 31 Ogos baru-baru ini menjadi separuh hambar akibat daripada beberapa perkara, antaranya penanganan pandemik COVID-19 yang telah mengekang sedikit rasa gembira di kalangan rakyat. Ya, kita melihat latar sosioekonomi yang agak merosot menjadikan sedikit rasa dinginlah pada sambutan merdeka untuk kali ini. Kita sama-sama berdoa semoga selepas daripada Oktober ini keadaan kita akan jadi lebih baik lagi
Sebentar lagi pihak kerajaan insya-Allah akan mengisytiharkan pandemik sekarang ini hanyalah bertaraf endemik sahaja. Maknanya you sakit, you pergi hospital, you pergi klinik makan ubat. Jangan orang lain pula jadi sisi 1, sisi 2 pakai gelang sabit kawat seorang demam. Ini insya-Allah bulan Oktober kita akan balik kepada sistem asal. Cuma dari segi tajuk kita pada pagi ini, maaf sekiranya melukakan perasaan setengah pihak, adalah satu kesilapan akademik khususnya berkaitan sejarah kemerdekaan apabila kita tidak meluruskan sejarah sebenar pejuang-pejuang kemerdekaan. Kita melihat yang dipaparkan di dada-dada akhbar dalam kajian-kajian hanyalah kelompok nasionalis kanan sahaja yang dibesar-besarkan sumbangan mereka dalam menuntut perjuangan kemerdekaan. Dengan seolah-olah nak menafikan peranan kelompok lain, antaranya peranan Islamis dan para alim ulama. Dan ini kenyataan yang perlu kita telan sama-sama. Langit sejarah telah merakamkan seawal abad ke-20. Kita menyaksikan kemunculan arus kesedaran Islam di tanah Melayu dalam memperjuangkan Islam dan bangsa Melayu di negara ini. Para ulama dan agamawan menjadi tonggak paling utama dalam perlawanan menentang imperialisme di tanah watan tercinta ini. Antara gerakan perlawanan menentang penjajah seperti yang berlaku di Kelantan misalnya oleh Tuan Guru Haji Hassan bin Munas, yang nama sebenarnya pun orang tak tahu, orang lebih kenal nama dia Tok Janggut saja. Begitulah jahatnya sejarah. Tahun 1915. Tok Janggut je orang panggil. Berani kita panggil ustaz kita Tok Janggut? Tak berani. Tapi sebab kita tidak adil. Begitu juga kebangkitan ulama dalam menentang penjajah barat di Terengganu misalnya tahun 1928 yang dipimpin oleh Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong beserta gerakan-gerakan dari Syarikat Islam Terengganu yang mengebarkan bendera khilafah Uthmaniyah. Tapi maaf, kebangkitan ulama tanah Melayu ini biasanya diletakkan satu cop dagang, mereka adalah penderhaka, mereka adalah pemberontak, teroris. Kebangkitan ulama tanah Melayu ini kalau kita kaji dari segi sejarah, dia mengakar daripada simbahan kebangkitan ulama Islam yang berlaku di seluruh belahan dunia. Bukan sekadar di negara kita, di Nusantara, di seluruh dunia. Di luar tanah Melayu, seperti di Indonesia, Mesir, Libya, Algeria, Iraq, Iran, Sudan, Nigeria dan negara-negara Islam yang lain, Islam telah menjadi kuasa penggerak yang ampuh dalam membajai perjuangan menentang penjajah barat dan telah menyuntik energi perjuangan kepada pejuang-pejuang yang lain. Sebab itu ulama dan juga gerakan Islam menjadi pemacu paling utama dalam perjuangan menentang penjajahan di seluruh bumi umat Islam. Kalau kita rujuk sejarah, Syekh Abdul Qadir Al-Jazair di Algeria, dia yang membangkitkan semboyan perjuangan. Begitu Syekh Umar Mukhtar di Libya, Lion of the Desert. Begitu Syekh Osman Den Fodio di Nigeria. Begitu juga Hasan Al-Banna di Mesir. Syekh Amin Al-Husaini di Palestin. Sultan Hasanuddin dan juga Imam Diponegoro dalam perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 di Indonesia. Ataupun Tuan Guru Hassan bin Munas, ataupun Tok Janggut tahun 1915, ataupun Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong tahun 1928 di tanah Melayu. Malangnya bagi umat Islam ialah walaupun kemenangan menentang penjajah adalah kerana kegigihan ulama dan para pendukungnya, tetapi buah kemanisan kejayaan kemerdekaan telah dipetik, dimakan oleh siapa? Golongan sekular berpendidikan barat. Sebagai contoh, di Algeria tahun 1962, setelah orang-orang kampung masjid berjuang, yang hulu leher ketika pengisytiharan kemerdekaan adalah Front Liberation Nationalist ataupun FLN di Algeria tahun 62. Kalau di Indonesia, setelah kiai-kiai pesantren dan santri berlawan dengan bambu runcing menghalau penjajah,
Siapa yang menghulur leher untuk mengisytiharkan kemenangan? Soekarno dan kelompoknya. Dan kalau di tanah Melayu tak payah ceritalah, sensitif pula nanti. Tapi begitulah seterusnya. Saudara-saudari sekalian, ingat, keseluruhan perjuangan menentang penjajah tidak keterlaluan kalau kita katakan dipimpin oleh ulama, masjid, pondok, kiai. Dan ini tidak boleh dipadamkan, di-liquid paperkan daripada lipatan sejarah tanah air. Tak ada orang boleh padamkan sejarah ini. Tengok secara Nusantara keseluruhan. Syekh Mas'ud Al-Banjari daripada Banjarmasin, Syekh Daud Al-Fatani dari Patani, Syekh Abdul Samad Al-Falembani daripada Palembang. Mereka berjihad, mempertahankan Kedah daripada serangan Siam tahun 1832. Dan mereka ni ulama. Pangeran Diponegoro yang terkenal dalam sejarah Indonesia melancarkan jihad ke atas Belanda tahun 1825 sampai 1830 dengan dorongan dan dukungan para ulama, Kiai Mojo, Kiai Kasan Basri, Kiai Ghazali dan ramai lagi. Begitu juga di Banjarmasin, pelibatan para ulama seperti Haji Buimat Nafis, Haji Jala. Mereka ini semua yang menggerakkan jihad ke atas Belanda tahun 1859 sampai 1863. Di Banten, Maulana Judah dan Kiai Dukuh mempengaruhi Sultan Banten untuk lancarkan jihad kepada orang-orang Hindu di Pajajaran dan juga di Palembang. Dan sebelum daripada itu, Kiai Embun pernah merangsang jihad ke atas Belanda di Banten tahun 1683 sampai 1706. Begitu juga pemberontakan golongan petani ke atas Belanda di Cilegon tahun 1888 juga hasil kegiatan ulama, antaranya Kiai Abdul Karim yang memimpin tarikat Qadariyah untuk memulakan penentangan. Dan pendukung-pendukung nak padamkan sejarah perang Padri, pimpinan Imam Bonjol di Minangkabau. Siapa boleh lupakan gerakan Syekh Yusuf Tajul Khalwati di Makassar? Adakah kita nak melupakan perjuangan wali-wali Songo di Tanah Jawa, Teku Cik Tiro di Aceh, hatta di Kemboja yang terkenal dengan jihad pimpinan ulama, Parome, Katib Sumat, ni Katib Abdul Samad, melawan penjajahan orang Vietnam. Begitu juga gerakan Raja Sulu yang juga seorang ulama, iaitu Sultan Azimuddin, melancarkan jihad ke atas Spanyol tahun 1760 untuk menyekat Kristianisasi. Begitu juga perjuangan para ulama berlaku di Mataram, Pasai, Goa, Patani dan lain-lain. Dan mereka lawan semua penjajah Spanyol, Portugis, Belanda, Vietnam, Siam. Maka saudara-saudari sekalian, sejarah ini seakan-akan ingin dipadamkan ataupun ingin diedit balik supaya kelihatan betulkan. Tidak keterlaluan kita mengatakan para ulama lah barisan paling depan dalam mendepani penjajahan. Sebab agama Islam ni secara asasnya adalah agama yang tidak suka kepada perhambaan sesama manusia. Itu prinsipnya. Mungkin bagi gerakan lain ataupun orang yang berpandangan lain, mereka selesa saja duduk bawah ketiak penjajah. Kerja dengan British, jadi pegawai, ada gaji, ada pencen, mereka selesa, tak ada masalah. Tapi para kiai, ulama, tok imam, they got nothing to lose. Apa yang mereka nak pertahankan? Mereka nak pertahankan akidah. Mereka nak mempertahankan maruah. Sebab itu Islam dan persoalan maruah itu tak dapat dipisahkan. Kalau kita tengok, sebagai contoh, ketika perkataan merdeka mula-mula diperkenalkan, asal daripada huruf mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Mengikut Rasul dan yakin kepada Allah, itulah merdeka. Rujuk lagi kepada sejarah. Dialog terkenal antara Rustam Farrokhzad dengan seorang sahabat Nabi, Rabi'i bin Amir bin Khalid bin Amru al-Asidi at-Tamimi radhiyallahu anhu. Ketika Rabi'i berjumpa dengan Rustam Farrokhzad, Rustam ini dia Commander-in-Chief Sassanid Persian Force, General 4 bintang. Ketika itu Panglima Islam Khalid Al-Walid dia kirim Rabi'i bin Amir saja untuk jadi jurucakap. Walhal Rabi'i ini
one star general saja, brigadier general saya ingat, dia hantar pergi berjumpa dengan Panglima 4 bintang Parsi. Ini Rostam bukan calang-calang orang. Rostam ni Panglima angkatan 80,000 tentera, kola merah ni. 80,000 anak buah dia. Dia petik saja bangun semua orang. Tentera bergajah saja ada 33 gajah perang. Begitulah Rostam Farahzad. Tapi Rabi' bin Amir ini bukan calang-calang orang juga. Dia datang berjumpa dengan Rostam Farahzad. Rostam tanya, apa hal awak datang ke tempat saya buat perangai macam-macam? Kata Rabi' bin Amir, Allahu ba'athana linukhrijan nasa min ibadatil ibad ila ibadatillah wahdah. Kami datang untuk membebaskan manusia dari jadi hamba kepada manusia, daripada hamba pada manusia kepada menjadi hamba kepada Allah semata-mata. Ini semangat yang dimiliki oleh ajaran Islam. Maka siapakah yang bawa semangat ini? Kiai, para ulama. Orang lain dia tak kisah je dia jadi hamba orang putih ke, jadi hamba Jepun ke, jadi hamba Belanda, dia okey, gaji jalan. Got nothing to lose. Sebab itu masa kita nak menandatangani isytihar kemerdekaan, adakah semua orang tanda tangan nak merdeka? Tidak. Tapi tak wajar kita nak bincangkan dalam bentuk umum sebegini. Ada di kalangan pembesar yang tidak mahu tanda tangan atas sebab orang Melayu nak merdeka buat apa? Awak buat jarum sebatang pun tak pandai. Awak buat jarum sebatang tak pandai, tak payah merdeka, duduk je lah bawah orang putih tu. Tapi pemikiran begini tidak dimiliki oleh para agamawan dan para ulama. Sebab kita diajar bahawa manusia mesti ada kemerdekaan. Sebab itulah saudara-saudari sekalian, para ulama ini bangkit bukan sekadar kerana dijajah, tapi kerana ditipu. Itu yang paling kita tak boleh tahan. Terutama dalam konteks penjajahan ini, kita ditipu oleh penjajah satu persatu. Sebab itu saya sering sebutkan di mana-mana, walaupun ada sedikit pertelingkahan di kalangan para sejarawan, tetapi saya sentiasa berpandangan bahawa sebenarnya penjajahan secara de jure, iaitu penjajahan secara rasmi, tidak pernah berlaku di negara kita kecuali di Pulau Pinang, Melaka, Singapura dan di Borneo, Sabah dan Sarawak. Apa sebab? Kalau British dia menjajah satu-satu tempat secara rasmi, dia mesti perkara yang pasti dilakukan adalah memansuhkan institusi diraja tempat itu. Itu prinsip dia. Selagi tak boleh mansuh, selagi itu di Kenya, di Tanzania, di Zambia, di Zimbabwe, di Myanmar dan berbagai-bagai lagi. Sebab itu kalau kita tengok ada 2 kesultanan besar di India telah dihapuskan secara total oleh British. Kesultanan Kerajaan Delhi di India Utara, mereka mentah 349 tahun, habis, Inggeris tutup. Begitu juga dinasti Mughal di India, mereka memerintah 333 tahun, habis. Sehingga Raja Mughal yang terakhir, Bahadur Shah Zafar, itu dibuang ke Myanmar tahun 1858 dan mangkat di sana. Dan selepas mangkat digantikan dengan Empress of India sejak daripada Queen Victoria tahun 1819 lagi. Dan biasanya Inggeris kalau mana-mana negara jajahan, dia akan lantik seorang Viceroy dan juga Governor General sebagai ketua pentadbiran. Dalam kes di negara kita ini, British hanya melantik Residents ataupun High Commissioner ataupun Chief Commissioner di negeri-negeri Melayu bersekutu dan tidak bersekutu. Ini kerana kuasa mutlak secara de jure masih di tangan institusi diraja. Maka apabila institusi diraja dikekalkan, ini bererti penjajahan secara de jure tidak berlaku. Ada di kalangan pengkagum British, dia akan katakan, ente tak betul fakta tu. Manakah Inggeris dia kuasai kita? Itu pun jawab, dia kuasai kita, tetapi dalam hal melibatkan agama dan adat resam, mereka tidak ada kuasa ke atas kita. Pengkagum British akan jawab, tidak, walaupun dia tidak berkuasa ke atas agama dan juga adat resam, tapi zaman dulu kalau raja-raja Melayu nak buat surau sebiji pun,
masih perlu minta duit dengan British. Kita jawab, koman sangat ke kita sampai tak ada duit nak buat surau sebiji pun? Teruk sangat ke masa itu sampai tak ada duit nak buat satu masjid pun? Tak mestinya. Perlu kita ingatkan bahawa kita ada 3 jenis negeri-negeri di tanah Melayu. Ini kita kena ingat. Pertama sekali, negeri-negeri Melayu bersekutu. Federated Malay States. Negeri-negeri ini dia ada resident Inggeris. Bahasa mudahnya sekarang, negeri ini negeri PTD. Kita panggil negeri yang pakai guna PTD ni. Sebagai takbir diplomatik. Negeri-negeri Melayu bersekutu, dia ada resident. Yang kedua, negeri Melayu tidak bersekutu. Unfederated Malay States. Ini tidak ada resident Inggeris. Mana tak pakai PTD, kalau kan pakai pegawai takbir negeri, PTN anak negeri saja. Jadi negeri-negeri Melayu bersekutu dan tidak bersekutu ini, dia bertaraf protectorates, iaitu di bawah naungan British dan dia diperintah oleh Sultan. Dia diperintah oleh Raja. Urusan pertahanan dan dasar luar itu ditentukan oleh pihak British, foreign policies dengan armed forces. Dan dia ada pula negeri kategori ketiga, iaitu Strait Settlement. Strait Settlement ni ditakbir sebagai Crown Colonies, iaitu jajahan mahkota Inggeris, Pulau Pinang, Melaka, Singapura. Maka zaman itu dari segi pentakrifan, orang Melayu adalah rakyat sultan. Adapun orang-orang yang duduk di negeri-negeri seperti orang Melayu ataupun India ataupun orang Cina yang lahir dan tinggal di Pulau Pinang, Melaka dan Singapura, mereka digelarkan British subject. Apa makna British subject? Ini orang putih, dia cerdik. Dia tak istilah mereka ni sebagai British citizen, tapi dia panggil British subject. Sebab nak jadi British citizen, dia mesti lahir di Great Britain dan itu saja yang boleh dapat taraf British citizen. Pengkagum British akan petikaikan lagi fakta ini. Habis kalau bukan kita ni tanah jajahan ataupun koloni, kenapa pula Melaya berusaha dapat merdeka pada British? Kutip emas sana sini, sedekah macam-macam, gelang, perak itu ini, naik kapal terbang bawa pergi ke London dan berbagai. Baik. Selepas kekalahan Empire Jepun pada akhir Perang Dunia Kedua, di mana pemerintah tentera Jepun ketika itu telah menyerah diri kepada pihak bersekutu, Allied Forces, iaitu di Singapura, kalau British di Singapura. Jadi Empire Jepun ketika itu, kesilapan dia adalah dia serahkan semua jajahan mereka, Burma, Tanah Melayu, negeri-negeri Selat. Kepada siapa? Dia serah semua kepada pemerintah British. Adapun di Filipina, Jepun serahkan kepada Amerika. Adapun di Indonesia, Tentera Revolusi Indonesia istiawa merdeka menyerah diri, tetapi Indonesia ketika itu masih dijajah oleh Belanda sehinggalah tahun 1948. Adapun Melaya dan juga Strait Settlement diletakkan di bawah British Military Administration, BMA, secara unilateral. Yang ini kita marah. Yang ini para ulama bangkit. Dia bagi kita secara unilateral, tidak ada perbincangan dengan raja-raja Melayu ketika itu. Dia padahal macam contoh kita faham, kita bukan duduk bawah British, kita bukan duduk bawah Queen, kita ada raja. Tiba masa Jepun menyerah kalah, dia serahnya kita pada British. Bila masa kita duduk bawah British, akhirnya kita jadi jagayan taluk British pula. Orang pengkagum British tanya lagi, macam mana tak cerdik sangat masa tu boleh serah ke British? Jawapannya kerana kita ada power vacuum ketika itu, iaitu negeri-negeri dalam keadaan pasca perang. Macam kita baru-baru ni lah, letak Perdana Menteri, jawatan Perdana Menteri, kita ada power vacuum. Kita ada masalah Perdana Menteri interim, tak interim nak lantik. Ini baru demokrasi moden, zaman dulu lagi lah, zaman darurat-darurat ni. Disebabkan power vacuum ini, serahkan semua dan British mengambil kesempatan daripada suasana itu. Lepas tu saya sering sebut di mana Mak Saleh ni perangai dia. Kalau duduk seorang, dia membaca. Kalau berdua, dia mengembara. Kalau bertiga, dia jajah negara orang. Itu perangai dia. Dia nak menjajah negara orang saja kerja. Kalau boleh saya ingat, majlis agama pun dia nak jadi buah. Dia majlis agama. Dia sentiasa pandang orang, tak cerdik pada dia. Ni dulu punya orang putih sekarang ni bagus-bagus lah. Ni cerita dulu punya orang putih lah. Dan British tak pernah putus asa. Pelbagai cara dilakukan nak mendapatkan keseluruhan tanah Melayu. Sebab itu dia
dia muncul rancangan untuk menjadikan Melaya sebagai tanah jajahan penuh British tahun 46 menerusi Malayan Union. Jadi ketika itu Bawah Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dipaksa untuk serahkan kuasa kepada British di London. Tetapi ini kita ucap terima kasih kepada orang tua-tua kita dulu, para pejuang kita dulu. Mereka menggagalkan Malayan Union dan digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Ada orang tanya, habis Ustaz kalau kita tak kena jajah, menjerit merdeka 31 Ogos tu buat benda menjerit. Kalau tak kena jajah, bazir je. Ini jangan cepat sangat tu, awak kena banyak sikit lah baca. 31 Ogos 1957 adalah tarikh di mana institusi diraja telah berkenan menyerahkan kuasa mutlak mereka kepada rakyat melalui parlimen dan perlembagaan. Maka merdeka ini, saudara-saudari, tak boleh tidak. Kita kena menjunjung kasih kepada Bawah Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu yang telah menurunkan kuasa mereka kepada rakyat untuk memimpin tanah air ini. Lepas itu, jangan lupa perkataan daulat tuanku apabila tiba saja kemerdekaan. Maka kesedaran-kesedaran ini yang paling utama nampak adalah para agamawan. Mereka melihat ada penipuan di situ. Ada pembohongan yang dilakukan oleh banyak pihak. Adapun bagi golongan-golongan tertentu, mereka memang selesa duduk di bawah penjajahan. Kita tak katakan semua. Lalu mereka lebih suka saja, tak jadi masalah duduk bawah ketiak penjajah pun. Sebab itu saya sebut di awal tadi, daripada awal penjajahan, perjuangan ini tidak pernah berhenti. Saya ambil contoh. Ketika Portugis masuk ke Melaka 24 Ogos tahun 1511, Portugis dia telah menjajah Melaka ini selama 130 tahun. Selepas kerajaan Melaka berdiri sebagai suatu empire selama 110 tahun. Adakah orang tua-tua kita dulu tidur? Tidak. Mereka tetap bangkit mempertahankan. Antaranya adalah Sultan Ali Muhayyad Shah, Sultan Aceh yang pertama, dihantar pasukan pergi menyerang Melaka tahun 1521. Menang? Tidak. Kalah. Portugis kuat. Hantar pula pasukan lain oleh Sultan Alauddin Al-Qahar, Sultan Aceh yang ketiga. Dihantar pasukan tahun 1537. Tak menang juga. Hantar lagi tahun 1547. Tidak menang juga. Akhirnya minta kerjasama dengan bantuan Turki Utsmani zaman Sultan Sulaiman pertama yang merupakan Sultan Turki Utsmaniyah yang ke-10. Tahun 1564 serang dengan kapal. Tapi gagal juga. Kenapa gagal? Bukan Portugis kuat, tapi disebabkan orang ketika itu dah selesa duduk bawah ketiak penjajah. Penjajah bagi duit, bagi bonus, bagi allowance, bagi sara hidup macam-macam. Suka. Datang lagi Sultan Ali Riayat Shah, Sultan Aceh yang ke-9. Serang 3 kali, 1573, 1575, 1577. Gagal lagi. Sultan Iskandar Muda pula sambung lagi. Sultan Aceh yang ke-12. Serang lagi tahun 1615 dengan 1638. Artinya, kita tak pernah tidur. Lawan saja. Dan siapa yang menggerakkan perjuangan ini? Para ulama, para kiai, santri-santri. Tahun 1641 Belanda datang. Belanda ni dia tidak macam Inggeris, tak macam Portugis, teruk lagi. Dia jajah Melaka dengan Johor je, tapi dia punya, tu orang panggil istilah Belanda dapat tanah. Dia berjaya kuasai kita 183 tahun. Ni Belanda punya perangai. Adakah orang tua-tua kita tidur? Tak. Datang orang Bugis tahun 1782 sampai 1784 serang habis-habisan. Walaupun tidak menang. Maka terkenallah dalam sejarah marhum Raja Haji Fi Sabilillah Ibni Daing Celak, orang lebih panggil dengan marhum Teluk Ketapang, yang merupakan yang dipertua muda Kesultanan Johor Riau Lingga yang keempat. Mana dia ni raja muda ataupun Tengku Mahkota lah. Dia ni kekanda ataupun abang kepada Sultan Selangor yang pertama, Raja Lumu bin Daing Celak, yang kenal dengan Sultan Salahuddin Shah, merintah tahun 1745. Walaupun dia ni Tengku Mahkota, tapi dia tak boleh tengok Bugis buat kurang ajar kepada Belanda buat kurang ajar pada orang kita.
Akhirnya diserangnya Belanda di Melaka, mangkat di Konta Melaka 19 Jun 1784. Siapa yang menggerakkan dia berjuang? Para ulama. Apa sebab? Ketika jenazahnya ditemui di tepi Kota Melaka, tangan kirinya memegang badik, tangan kanannya memegang kitab Dalailul Khairat. Dia berjuang kerana agama, kerana digerakkan oleh para ulama yang memberi semangat. Mereka berjuang lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi sampai mereka tak ada lagi. Apa yang menggerakkan mereka? Agama. Tahun 1786, Inggeris masuk ke Pulau Pinang. Inggeris, ni cerita orang putih dulu lah, kan takut ada orang putih sekarang pula kecil hati. Kita mengata banyak, ni cerita dulu. Orang putih dulu jahat. Dia datang, masuk ke Pulau Pinang. Dia padamkan sejarah pembuka awal Pulau Pinang tahun 1730. Lalu dia mendakwa Francis Light yang membina dan membangunkan Pulau Pinang. Dia padamkan sejarah Datuk Jenatun ataupun Jenan bin Rajo, bin Rajo Labu, bin Rajo Gandam, bin Rajo Manguyang. Dia ni asal daripada Gunung Sahilan. Kalau belah Sumatera sana adalah satu step daripada Minangkabau, dia ada Gunung Sahilan. Keturunan Raja Kuasa bin Raja Bakilap Alam Bertegak, gelar tuanku bagai wang satu, Raja Alam Minangkabau. Bonda dia Puteri Sangit Indo Dunia. Datang membuka Pulau Pinang jauh lebih awal daripada Inggeris. 88 tahun kemudian, tahun 1874, Inggeris tipu Raja-Raja Melayu. Mereka berjaya menguasai Melaya selepas mereka buat perjanjian Pangkor. Menipu. Dan mereka kuasai kita selama 117 tahun. Adakah orang tua kita tidur? Dah. Bangkitlah Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbong, Tok Ku Tuan Besar, Tok Ku Paluh, Tok Kenali, Muhammad Syekh, Muhammad Said dan ramai lagi. Tahun 1887 British datang ke Pahang. Maka bila dia datang ke Pahang, adakah orang Pahang nenek moyang kita senyum saja? Oh, welcome sir, have a good day sir, have a nice day sir. No. 1891 sampai 1895 nenek moyang kita berlawan habis-habisan. Apa nak jadilah. Sejarah tidak pernah berbohong. Peristiwa di Lubuk Tua dan Lubuk Sengarat menjadi saksi perlawanan antara orang tua kita dengan orang putih. Apa sebab? Mereka berjuang kerana mendapat tiupan semangat daripada Syed Abdul Rahman bin Syed Muhammad Al-Aidrus. Ya, ini pun orang dah tak kenal nama dia, orang lebih kenal dengan Tok Ku Paluh saja. Mei 1894, Tok Ku Paluh telah meniupkan semangat, membantu, mendidik dan memberi kata-kata perangsang kepada Tok Bahaman, Tok Gajah, Mat Kilau untuk menentang penjajah British yang masuk ke Pahang ketika itu. Disebabkan perjuangan itulah menyebabkan bahawa Inggeris sendiri mengakui kalau bukan kerana Tok Ku Paluh, lama dah Terengganu tu jadi tanah jajahan British. Sebab itu Inggeris sendiri mengakui bahawa Terengganu menjadi antara kerajaan terakhir yang menerima penasihat British di Nusantara. Pada masa itu, Kelantan, Kedah, Johor, Pahang, Negeri Sembilan sudah pun dapat penasihat orang putih. Tapi Terengganu hanya selepas Sultan Zainal Abidin ketiga mangkat dan Tok Ku Paluh meninggal dunia, barulah British mengambil peluang kuasai kerajaan Terengganu pada pertengahan tahun 1919. Begitulah kuatnya pengaruh Tok Ku Paluh yang telah meniupkan semangat perjuangan kepada pejuang-pejuang daripada Pahang. Tahun 1941, Jepun datang. 8 Disember 1941. 15 Februari 1942, Jepun telah menguasai penuh tanah Melayu ini dan mereka telah menjajah kita selama 4 tahun kurang lebih. Zaman penjajahan Jepun, ini ketaralah agamawan, para ulama bangkit. Sebab Jepun ni dia ada satu masalah, dia melibatkan akidah. Iaitu Jepun ni semasa dia memerintah di Nusantara, dia telah mewajibkan tiap-tiap pagi rakyat di tanah jajahan mereka membuat beberapa ritual-ritual yang tak kena dengan jiwa kita. Pertama sekali, kita diminta tiap-tiap pagi tunduk hormat kepada bendera Hinomaru. Hinomaru bendera Jepun lah, bendera putih tengah merah tu. Tiap-tiap pagi kita kena roll call berbaris di kanan, bendera lalu tunduk.
tunduk. Yang kedua, orang ketika itu kena nyanyi lagu kebangsaan Kimi Gayo. Kimi Gayo ni lagu negaraku dia. Kimi Gayo. Jadi orang tua itu terpaksalah menghafal Kimi Gayo. Di Jepun display untuk jangan main-main. Lambat masuk call station pun tarik pingat mas. Jangan main-main. Dia sangat display. Dia orang tak boleh gitu. Punctuality ni tak ada kompromi punya. Apa alasan tak ada. Pukul sekian sampai-sampai. Tak ada alasan jam ke tak tahu ke tak ada. Dia sangat display. Kena nyanyi lagu Kimi Gayo. Dan ada satu lagi ritual yang mereka kena buat. Sekere. Sekere ni ini tak boleh tahan. Kita kena tunduk hormat kepada Tenno Heika. Tenno Heika ni His Majesty the Emperor of Japan. Kita kena hormat kepada Maharaja Jepun yang duduk di Tokyo. Padahal kita duduk di Kuantan contoh. Kita kena halakan badan kita ke Tokyo, tunduk bongkok macam rokok. Kebetulan pula Tokyo ni dia mengalir ke matahari terbit. Jadi orang tua-tua dulu tengok, ini macam nyembah matahari pula lah. Akhirnya orang tua-tua kita, khususnya agamawan, para ulama yang ada ilmu, yang faham akidah, mereka kata ini, sorry my brother, kita tak boleh buat. Ini akidah. Mungkin bagi orang yang kurang ilmu agama, ikut je lah, lantak je lah, bukan ngacau kita, tunduk, tukang tobat lah balik. Ini bagi orang yang average. Tapi bagi orang yang kuat iman, dia kata tak, kita kena bangkit, memberitahu ini tidak boleh. Lalu ketika itu, para kiai, para ulama inilah yang meniupkan semangat melawan tindakan Jepun menyuruh kita melakukan sekiri. Ini bukan di tanah Melayu saja, termasuk di Indonesia. Terkenal dalam sejarah Tengku Syekh Abdul Jalil. Ini pendiri Masjid Syuhada Chok Plieng di Aceh Utara. Dia bangun melawan Jepun. Sama juga Kiai Haji Zainal Mustafa, pendiri pesantren Sukamanah di Singaparna. Dia akhirnya ditangkap Jepun, dihukum pancung. Sebab dia melawan secara berdepan. Dia tak setuju betul main tunduk-tunduk ke arah Jepun ni. Dia kata rokok ke arah Tokyo. Tak nak, dia kata. Begitu juga Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Ash'ari, pendiri pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur, yang akhirnya menjadi pengasas Nahdlatul Ulama. Ni juga melawan Jepun. Tangan dia tak boleh angkat sebelah. Dia dipenjara dalam penjara Jepun kerana dia melawan pada sekere ni tadi. Begitu juga Ki Bagus Hadi Kusumo, ni ulama Muhammadiyah, sama juga. Bahkan ayahanda kepada almarhum Abu Yahamka, iaitu Haji Rasul, orang panggil, ataupun Haji Abdul Karim Amrullah. Ini juga antara yang lawan kepada Jepun kerana isu sekere ini. Bayangkanlah. Selepas Jepun balik, dia serahnya kita kepada British. British pun pening kepala, sudahlah, jaga Pahang, jaga Selangor. Dulu dia jaga Singapura, jaga Melaka, jaga Pulau Pinang, dah banyak pula lah. Dia pun tak daya, dia buatkan BMA, British Military Administration, 12 September tahun 1945, dan dia BMA memerintah kita selama 12 tahun. Habis BMA, datang pula komunis 48 sampai tahun 89. Sejarah ini panjang, tapi kalau kita kaji apa rasional mereka berjuang, mereka berjuang kerana Allah. Mereka berjuang nak memastikan agama kita masih kekal utuh dan suci. Itulah penggerak-penggerak kemerdekaan daripada kalangan agamawan. Sebab barang perlu diingat bahawa kolonial ini, dia tak boleh lari daripada isu mengembangkan agama masing-masing. Sama ada mereka setuju ataupun tidak, mereka the adventurous Lives and Times of the Renaissance Explorers. Dia cerita tentang bagaimanakah pengembara dan penakluk-penakluk daripada barat ini, apakah motivasi utama mereka melakukan peluasan kuasa, penjajahan. Apa sebab? Faktornya kerana 3G. Apa makna 3G? 3G. Gold, Glory and Gospel. Ini tak dapat dielakkan. Ataupun Gold, Glory, God. Lebih kurang lah. Pertama, nak mencari kekayaan. Dia datang ke negeri Pahang Darul Makmur, dia nak sikat kekayaan negeri Pahang. Kita bukan kata mengambil, menyikat. Dia sikat habis kekayaan. Mah apa yang ada, semua dia ambil. Kalau dalam konteks tanah Melayu, keseluruhan Melaya ini 200,000 ekar tanah masih milik Guthrie ketika itu. Masih milik syarikat British masa itu. Dia sikat habis.
Bukan sikat biasa dia guna ni, sikat kutu. Memang disikat tu. Kalau mah dia belah rauk tu, sebab tu rauk tu panggil rauk. Rauk dulu mahnya rauk saja dapat mah. Rauk je boleh dapat mah. Mau tak terliur dia menengok ni. Lepas tu kalau tuan-tuan pergi ke London, tengoklah istana raja dia ke, istana queen dia ke, tu semua duit daripada kita tu. Duit daripada kita disikatnya pakai sikat kutu. Tu saya panggil gold. Yang kedua glory. Kerana faktor kemasyhuran. Yalah, dia negara-negara kolonial ni, Spanyol ke, British ke, Belanda ke, Itali ke apa, dia sama dia ada nak accent sama dia lah. Awak dapat mana, awak dapat mana. Tapi faktor yang ketiga, kerana faktor gospel, faktor ketuhanan. Dia barat, dia tak boleh nafi bahawa dia berjuang untuk mengembangkan selain pada bisnes, nak cari rempah, nak cari tanam pokok getah. Salah satunya juga adalah faktor ketuhanan. Buktinya kalau kita lihat tahun 1604, di zaman Raja Philip yang kedua, mana-mana laki-laki Portugis zaman itu ketika proses penjajahan Melaka, mana-mana lelaki Portugis yang berjaya kahwin dengan gadis tempatan orang Melayu dan ditukarkan, dimurtadkan agama perempuan itu, maka tentera ini, lelaki Portugis ini akan diberi pengecualian cukai dan dimerdekakan. Pencen penuh. Tak payah jadi askar lagi dah. Pencen penuh. Dan tak payah bayar cukai semua bila-bila. Mana road tax tak ada, apa jenis tax semua tak ada. Siapa yang tak nak? Maka tahun 1604, Alfonso de Albuquerque telah menguruskan, ni rekod rasmi, ada muzium Leiden dan semua ada. Dia akhirnya menguruskan 200 perkahwinan yang direkodkan terjadi di Melaka antara tentera Portugis dengan anak gadis Melayu tempatan. Hasil daripada perkahwinan ini mewujudkan satu etnik di negara kita yang kita tak sebutlah nama yang sensitif ni sebab cerita sejarah dulu-dulu. Mereka tukar semua, menjadikan bangsa yang rupa kita tapi agamanya lain. Ini sebab motivasi agama itu ada. Maka saudara-saudara sekalian, adakah nenek moyang kita dulu nak biarkan benda ini berlaku? Kita tak nak. Kita tak nak seperti yang berlaku di Filipina. Asalnya Manila itu adalah bandar fi amanillah, bandar di bawah perlindungan Allah. Tapi kerana barangkali mereka lalai, leka ataupun rasa tidak perlu untuk berjuang, maka Filipina jadilah seperti yang kita kenal pada hari ini. Kulit serupa, muka serupa, cakap pun hampir sama, tapi agamanya itu berbeza. Kefahaman daripada masyarakat. Mungkin ada yang mengatakan bahawa apa masalahnya, Islam pun kalau pergi mana-mana negara, dia pun nak mengislamkan negara orang juga. Ini kita kena perbetulkan. Umat Islam, dia masuk mana-mana negara, dia tidak ada paksaan untuk orang masuk Islam. Macam Portugis tu paksaan. Kita tidak ada paksaan. Sejarah menunjukkan umat Islam memerintah Spanyol selama 800 tahun. Bermula tahun 711 Masihi sampai 1492 Masihi. Namun begitu, tidak pernah sepanjang tempoh pemerintahan itu, orang Islam menggunakan pedang. Sampai sekarang masih ada lagi orang Kristian. Sama juga umat Islam adalah pemimpin dan penguasa di tanah Arab selama lebih pada 1400 tahun. Namun sampai hari ini, di negara Arab ada 14 juta orang penganut Kristian Koptik di seluruh tanah Arab yang mengamal ajaran mereka selama ratusan tahun. Kalaulah Islam ini ditegakkan dengan mata pedang, sudah pasti tidak ada orang Arab di tanah Arab yang beragama Kristian Koptik pada hari ini. Kalau nak dipaksa mereka. Sama juga umat Islam pernah memerintah di India selama sekitar 1000 tahun. Bermula daripada dinasti Mamluk pada tahun 1206 lagi. Kalau Islam membenarkan kekerasan, kalau Islam ditegakkan dengan mata pedang, sudah pasti dalam tempoh 1000 tahun, pemerintah Islam India ketika itu boleh je nak memaksa dan mewajibkan seluruh penduduk Islam, penduduk India menganut Islam. Boleh. Tapi sejarah tidak begitu. Sampai hari ini, lebih daripada 80% penduduk di India adalah non-Muslim. Sama juga dalam konteks kita di Malaysia, di Indonesia. Negara kita ini memiliki antara jumlah Muslim terbesar dan majoriti di dunia kalau digabungkan Malaysia dan Indonesia.
Tapi kalau kita kaji sejarah, pasukan tentera negara mana yang pernah menyerbu dan menyerang Indonesia dan Malaysia untuk menyebarluaskan ajaran Islam? Never. Tidak pernah. Sebab itu saudara-saudari, jangan kita samakan teori gold glory gospel ini dengan futuhat Islamiah. Sebab itu kita panggil Fathul Makkah. Fathul Makkah atau futuhat Islamiah. Pembukaan, bukan peperangan. Itu berbeza. Macam konteks kita di Nusantara, semuanya atas nama dakwah. Tidak ada yang jajah. Semua atas nama dakwah. Bahkan, ajaran Islam dipercayai telah pun sampai ke Nusantara, khususnya di Barus, di Tanah Puli Tengah, di Sumatera Utara, sejak abad ke-7 lagi. Walaupun adalah sejarawan dia berbeza pendapat. Sama ada ianya bermula di Barus, itu di Sumatera Utara, atau ada yang kata bermula di Pasai, di Susah, ataupun bermula di Prolak di Aceh Timur. Namun semuanya bersepakat bahawa Islam dah pun sampai dan disebarluaskan di Nusantara ni, khusus di Kepulauan Sumatera, bermula tahun 606 hingga tahun 699 Masihi. Ini bermakna sejak zaman Sayyidina Ali sampailah zaman Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Umayyah yang kelima, sudah ada gerakan bertali arus dakwah untuk menyebarkan Islam di sebelah Nusantara. Bukan menerusi peperangan. Selain itu juga Islam masuk ke sebelah Jawa, ke Kalingga, pantai utara di Jawa Tengah, itu sekitar tahun 674 Masihi. Tanpa peperangan. Maknanya 674 Masihi sezaman dengan peralihan daripada zaman Sayyidina Ali atau peralihan kuasa dari Ali ke Muawiyah. Sebab itu tidak benar kalau ada orang mengaitkan bahawa Islam menyebabkan kita ni jadi nak berperang, nak berlawan dengan orang. Tidak. Itu tidak benar sama sekali. Justru itu saudara-saudari sekalian, dalam kita menghayati kemerdekaan yang sedang kita kecapi sekarang ini, mari kita imbas balik. Apakah wasiat para pejuang, para ulama kita dulu, kiai-kiai, apa yang mereka wariskan dan mereka wasiatkan kepada kita? Pertama sekali mereka pesan pada kita, berdaulatlah dalam politik. Berdaulat dalam politik. Jangan duduk bawah dagu orang. Yang kedua, berdikarilah di bidang ekonomi. Yang ketiga, berperibadilah dalam kebudayaan. Jangan jadi bangsa jongos. Bangsa yang tunduk dalam ketiak penjajah asing. Yang menilai sesuatu dari kacamata penjajah. Itu orang kita ni dia ada satu masalah. Dia masih lagi pengkagum penjajah. Masih lagi ada. Kemodenan, kehebatan, mesti orang putih. Bahkan kita kalau ustaz-ustaz ni selalu dipandang sebelah mata sebab nampak tidak orang putih sangat. Ataupun disebabkan ukuran orang terror ni boleh cakap orang putih. Ini pun masalah juga. Kalau orang tu tak pandai speaking, maka orang tu tak nampak cerdik. Walaupun orang yang speaking bukanlah 100% full swing English pun, cakap so banyak lebih daripada perkataan lain. Tapi mentaliti orang, segala-gala yang datang daripada England semuanya terbaik. Ini masalah. Ni nenek moyang kita ajar, jangan jadi bangsa jongos, bangsa yang duduk dalam ketiak penjajah. Miliki semboyan, merdeka ataupun mati. Nio gading tinggi mah ligai, sayang ketupat berisi inti, hancur daging tulang bercerai, belum berjaya takkan berhenti. Sebab itulah saudara-saudari sekalian, mari kita bangkit. Cuma sebagai penghujung pertemuan kita pada pagi ini, kalau tadi saya sebutkan bahawa perjuangan menentang penjajahan itu tak boleh tidak dilaksanakan oleh para agamawan, para ulama, para kiai, maka tibalah masanya kalau mereka dulu memperjuangkan kemerdekaan, maka tibalah masanya pula bagi kita generasi sekarang, para agamawan, para asatizah, kita mengisi pula kemerdekaan ini. Bagaimana kita nak mengisi kemerdekaan? Kalau dulu agamawan bangun menghalau penjajah. Penjajah terdiri daripada negara-negara barat ini, mereka halau. Tapi kita sekarang sedang dijajah. Oleh siapa? Kita dijajah oleh COVID-19. Maka kita para agamawan, majlis agama, jabatan agama, masjid, kita pula mainkan peranan mengekang penjajahan COVID-19. Bagaimana cara kita nak mengekang? Kita didik masyarakat kita.
patuh SOP, ikut peraturan. Masjid biar jadi contoh. Sebab itu pada masyarakat tolong adil. Jangan buat iklan-iklan yang membandingkan masjid dengan stadium di Eropah. Tak sesuai. Itu perbandingan apple dengan lemon namanya. Nak banding apple and apple. Awak banding stadium dengan masjid. Mana adil? Tak adil. Kami masjid, kami implementing all the regulation. Apa sebab? Kami nak pastikan rumah Allah tidak menjadi center kepada pandemik ataupun virus. Sebab kita nak halang. Dan kita nak mengajak masyarakat datang ke masjid. Sebagaimana penjajahan dulu, masyarakat dididik supaya beribadah, doa pada Allah, sembahyang hajat. Jadi kita nak masyarakat juga datang ke masjid. Bahkan dalam Quran sendiri, ketika Allah Ta'ala menyebutkan pengisian kemerdekaan, dalam surah Al-Hajj ayat 41, menarik untuk kita bincangkan. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Allah Ta'ala sebut alladzina immakkannahum. Apa makna? Kalimat makkannahum ini artinya orang-orang yang kami teguhkan kedudukan mereka di bumi. Maknanya orang-orang Islam yang Allah berikan kekuasaan. Untuk orang-orang ini kata Allah Ta'ala, pertama sifat mereka aqamus solah, jaga sembahyang. Yang kedua zakat. Yang ketiga ajak orang buat baik. Yang keempat jangan benarkan orang buat kemungkaran. Dan kepada Allah lah kembalinya segala urusan. Surah Al-Hajj ayat 41. Saya tertarik hak pertama ni saja Allah Ta'ala sebut aqamus solah. Aqamus solah ini digunakan redaksi jamak. Aqamus solah maknanya banyak. Mana Allah nak tahu, nak tengok bahawa orang yang mengisi kemerdekaan ini mestilah semayang beramai-ramai. Ini kita menyeru kepada muslimin muslimat datang ke masjid berjemaah. Sekarang ni pun sedang diangkat untuk dapatkan perkenan daripada Bahduri Tuanku untuk kita ada beberapa lagi SOP baru berkaitan dengan masjid ini. Maka kalau sudah ada kelonggaran untuk datang ke masjid, datang semayang berjemaah. Dengan inilah boleh mengundang keberkatan. Dan kalau kita dapat mengajak balik jemaah datang ke masjid, maka inilah kemerdekaan yang sebenar. Alhamdulillah kita di negeri Pahang ini masjid tak seperti negeri lain. Kita agak selesa untuk datang ke masjid. Macam masjid di daerah sekarang ni, biasanya untuk kapasiti sembahyang fardu 312 orang. Maknanya 12 asas SOP, 300 adalah penambahan permohonan. Kalau sembahyang Jumaat boleh sampai 600 orang. Masjid negeri ikut kapasiti. Tapi kita merasa sedikit duka cita, kehadiran tu agak kurang memberansangkan. Kadang sembahyang subuh 1 sah, 2 sah. Jadi kita nak menyuruh, kita ni sudah merdeka, kita mesti isi kemerdekaan ini dengan datang sembahyang berjemaah ke masjid. Moga-moga dengan kita dapat mengimarahkan rumah Allah, selalu berdoa, sembahyang hajat, baca kunut nazilah dan bagai-bagai, maka penjajahan COVID-19 ini bolehlah kita halau daripada tanah air kita. Banyak nak diterangkan, tapi masa kita tak begitu mengizinkan. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh rakan-rakan di Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang yang sudi untuk menganjurkan dan mengadakan program Bicara Ummah siri yang ke-12 pada kali ini. Moga-moga ada manfaat yang kita dapat peroleh, dan saya kembalikan siaran kita kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Mukmin di Pekan. Silakan. Okey, Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Saya rasa macam sedang mengikuti kelas sejarah Islam dari satu sisi yang lain, yang mana kalau kita dengar perkongsian yang dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Datuk Haji Badri Shah sebentar tadi, satu sisi sejarah tentang perjuangan Islam yang kita tak dapat dalam buku-buku sejarah di sekolah-sekolah, yang mana kita perlu kaji dan perlu dengar. Dan antara yang dikongsikan oleh Ustaz tadi, saya sangat tertarik mengenai peranan besar para ulama yang dimainkan pada zaman dahulu sehinggalah kini. Sebenarnya tak dapat kita nak nafikan bahawa agama itu menjadikan ia tonjak
kepada perjuangan kemerdekaan itu sendiri. Dan juga ingin saya quote kata-kata Ustaz tadi, kita sudah pun merdeka, jadi kita isikan kemerdekaan kita dengan perkara-perkara yang baik, dengan amal ibadah. Datang ke masjid. Kalau dulu orang marah kenapa tutup masjid, kan? Tapi orang yang sama marah ni lah, bila dah buka masjid dia tak datang. Itu kita pelik Ustaz ya. Okey, baiklah. Alhamdulillah. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil